اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setiap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kat junjungan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Yang saya kasihi, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal seluruh ahli jurukuasa surau Al-Mukhlisin, Taman Pelangi Semenyih 2, para asatizah, pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ibu ayah, anak-anak yang dikasihi Allah sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah SWT malam ini Allah Ta'ala izin untuk kita hadir ke rumahnya untuk menunaikan salat, salah satu daripada 5 salat yang utama dalam Islam yang kita lakukan setiap hari. Dan Allah izin untuk kita duduk seketika di antara maghrib dan isyak bagi memenuhi tuntutan, salah satu daripada 4 tuntutan ke atas orang beriman, ma bainal maghrib wal isya, apa yang ada di antara maghrib dan isya ni salah satunya adalah halaqatul ilm. Kita duduk dalam majlis ini mudah-mudahan padanya keredaan, keampunan, kasih sayang di sisi Allah Subhanahu taala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kerana dengan sebab usaha dakwah baginda biiznillah azza wajal hari ini kita dapat menikmati 2 nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, hari ini memang Allah Ta'ala takdirkan jodoh saya dengan kawasan ni kuat sungguh. Daripada pagi saya duduk kat futsal depan ni, ada sukan pasti, anak saya main bola. Saya tengok location, ni belakang kot futsal je surau. Daripada pagi lah 6.45 kat situ sampailah ke malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masa yang ada di antara maghrib dan isyak ni Allah Ta'ala bagi kita ruang untuk menambah beberapa perkara di sisinya, dan ia menjadi asbab kebaikan kepada kita dunia wal akhirah insya-Allah. Malam ni kita nak bincang satu tajuk besar sebenarnya berkenaan dengan peristiwa hijrah, dan kuliah kita pun adalah kuliah khas berkenaan dengan ma'al hijrah yang berlaku ke atas junjungan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Cuma malam ni ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang saya kasih kerana Allah, saya tidaklah bercadang untuk menceritakan secara lengkap kronologi hijrah, sebab saya yakin kita semua dah tahu dan maklum tentang perkara tersebut. Perjalanannya berlaku bila, berhenti di mana, siapa terlibat, apa berlaku sepanjang itu, secara kronologi kita telah maklum tentang perkara tersebut. Ni kalau anak-anak kita yang ada malam ni umurnya mungkin 13-14 tahun, paling kurang 13-14 kali dah dengar ceramah ma'al hijrah. Ayah-ayah kita yang 6-70 kali dah dengar. Cuma yang kita nak ambil malam ini sedikit ibrah ataupun pengajaran dalam proses membenarkan apa yang Nabi sebut ketika mana selepas peristiwa Fathu Makkah, Nabi bagi tahu siap dah, tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi, yakni selepas pembukaan kota Makkah tak ada dah hijrah secara tempat ke tempat yang macam Nabi buat pada zaman tersebut. Akan tetapi akan ada hijrah yang berterusan, iaitu hijrah manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang solid. Macam mana kita digemparkan dengan berita pagi tadi, salah seorang asatizah kita, Dr. Sabri, mengajar di Surau Ittihadiyah, saya pun mengajar di sana di Shah Alam, meninggal dunia saat memberikan kuliah subuh dan menghabiskan kalam beliau dengan kalimah yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di sebaik-baik tempat di sisinya dan juga mengurniakan kepada kita sekaliannya husnul khatimah insya-Allah. Jadi nak dapat benda tu, kita nak ambil sikit apa yang disebut oleh musannif kepada kita malam ini berkenaan dengan manusia yang nak hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Mestilah pada mereka mengambil berat beberapa perkara. Kita tengok matan ni sikitlah. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin. Kata musannif, para salik, yakni manusia-manusia yang duduk di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nak melakukan proses islah
iaitu pembaikan, pemulihan, memperelokkan diri. Mana nak hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan amat mengambil berat tentang keadaan hatinya. Mereka ini manusia yang sungguh-sungguh peduli. Benda pertama nak hijrah menuju Allah, hatinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu kepada kita, ibu ayah sekalian, dalam diri manusia ni ada segumpal daging ataupun darah kan, mudghah. Yang idza saluhat, kalau baik benda ni, maka baiklah seluruhnya, diri kita dan sebagainya. Tapi wa idza fasadat, jika dia buruk maka akan buruk seluruhnya. Dan benda itu nama dia ala wahiyal qalb, namanya hati. Maka manusia yang nak lalu satu proses nak hijrah menuju Allah SWT, benda pertama kena dibersihkan adalah hati. Sebab tu kalau kita baca dalam peristiwa hijrah, kita dapat tengok kesan manusia yang bersih hatinya. Sebab malam ni kita tengok anak-anak kita ramai. Jadi saya suka sebut satu benda yang jarang saya sebut di surau masjid. Sebab orang tua-tua, ayah-ayah, mak-mak kita ni dah tak berapa terlibat dengan benda tersebut. Tapi sebab ada anak-anak, saya sebut benda ni. Bukti orang yang hati dia bersih, dia ada satu sifat, iaitu ketika mana Nabi SAW dapat perintah hijrah, dengan ada dua riwayat. Riwayat pertama sebut Nabi duduk di tempat ma bainal hijr wal maqam, depan Kaabah tu ada Hijr Ismail dan Maqam Ibrahim. Nabi tengah duduk situ. Riwayat kedua sebut di rumah saudara Nabi, yakni berada, kalau sekarang ni masih ada sikit lagi binaan zaman Uthmaniyah di kawasan Maqaf. Tengah tu ada satu tiang, itulah tapak asal rumahnya. Ada riwayat kata Nabi duduk kat situ, tapi kawasan dekat dengan Kaabah. Bila dapat perintah tersebut, dapat saja arahan untuk berhijrah. Yang kita tahu hijrah ni ada 3 fasa kan? Iaitu fasa pertama, fasa sebelum Nabi hijrah. Nabi suruh sahabat lain pergi dulu. Antara kisah yang masyhur adalah Sayyidina Mus'ab ibn Umair yang pergi dulu. Yang kedua, fasa Nabi sendiri, pergi dengan sahib Nabi. Jadi kita sebut yang tu. Yang ketiga, fasa selepas Nabi hijrah. Grup-grup terakhir, antara kisah yang masyhur tentang Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi. Yang tu pun kita akan sebut di hujung majlis ni, insya-Allah. Baik. Maka bila Nabi nak gerak pergi tu, pada waktu Nabi diperintahkan itu, waktunya sebagai riwayat sebut tengah hari. Orang Arab ni ada satu budaya tengah hari. Apa budaya dia? Tidur. Tapi bukan Arab saja kot. Yang kita-kita sekali dah perut kenyang dah, tidurlah insya-Allah. Tapi Arab dia memang tak suka keluar rumah tengah hari. Sebab di sana panas sungguh berbanding dengan tempat kita. Tapi Nabi bergegas pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kat mana rumah Sayyidina Abu Bakar? Anak-anak tahu tak di Mekah di mana rumah? Dan ni kira bekas lah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak mudah cam, tuan-tuan tengok KFC. Bukan KFC di Echo ni, Echo Hill sebenarnya, bukan. KFC depan dataran Masjidil Haram tu ada KFC. Perasan? Perasan? Siapa yang pernah pergi mungkin perasan. Sebelah KFC ada eskalator naik atas. Naik eskalator tu yang pertama, sampai step pertama, naik satu lagi eskalator. Atas tu ada satu kawasan, besar kawasan dia, mungkin dalam 10 kali ganda surau kita ni. Saiz surau. Itu adalah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Ada orang kata besarnya, ya, Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Antara sahabat Nabi yang kaya di Mekah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. So, sekarang tapak tu jadi masjid. Memang style orang kaya kan rumah atas bukit sikit. Macam saya takut nak ada rumah atas bukit. Bergegar-bergegar ni kita pula gayat kan. Rumah Sayyidina Abu Bakar atas bukit tu. Jadi Nabi lari jauh. Lari pergi ke situ dan bagi salam, mengetukkan pintu. Kata Sayyidina Aisyah, waktu tengah hari yang bukan kelaziman Nabi berziarah ke rumah orang. Ini pun satulah adab kita nak ziarah rumah orang. Jangan ziarah waktu gitu. Pukul 3, 2.30, 3 tu nanti rehat dulu di rumah. Okay. Bila dibuka saja pintu, Nabi dalam keadaan yang nampak ada urusan penting, mustahab. Maka Nabi beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, aku dapat perintah untuk hijrah. Kamu nak ikut tak? Ini benda pertama yang anak-anak kita kena ambil. Daripada peristiwa hijrah ni dulu. Sayyidina Abu Bakar bila dengar saja benda tersebut, dia terus menangis. Kenapa? Sebab dapat khidmat ataupun suhbah kepada guru umat Islam yang sangat besar, itu Sayyidul Wujud Rasulullah SAW. Maka sebagai talibul ilm ni, penuntut ilmu, anak-anak kita ni baju putih ramai ni, menjadi penuntut ilmu, benda pertama yang kena ambil daripada peristiwa hijrah adalah suhbatul ustazi. Kena belajar untuk khidmat kepada guru. Sebagaimana seronoknya Sayyidina Abu Bakar dapat khidmat kepada Nabi untuk tempoh yang panjang.
600 km jalan kaki tau. Bukannya kita pergi daripada asrama turun ke kelas dekat. Ni 600 km nak jalan kaki. Tapi seronok dia suhbah kepada Nabi SAW. Maka sebagai penuntut ilmu, benda pertama kena ada, nak belajar daripada peristiwa hijrah, adalah kena ada keazaman untuk suhbah ataupun khidmat kepada guru dengan sungguh-sungguh. Yang Sayyidina Aisyah sebut dalam hadis yang lain, kena ada sifat mutqin. Sebab orang-orang yang buat dengan itqan, Allah akan sayang kepada mereka. Disebut oleh Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kena khidmat. Macam mana nak khidmat? Ni ustaz-ustaz antum ada kat sini kan. Apa-apa yang boleh tolong. Mungkin ustaz kita tengah bawa buku banyak, tolong angkat. Kita duduk saja-saja petang, duk main bola hari-hari ke apa, tengok kereta, ustaz kata, ustaz, jomlah kami basuh kereta, tolong. Sebab pada suhbah, padanya barakah. Kadang-kadang Allah bagi futuh, pembuka. Selama ni belajar payah nak faham, berkat khidmat faham, insya-Allah. So kena belajar dan buat sungguh-sungguh untuk khidmat kepada guru-guru kita. Sayyidina Bakar seronok bila dipilih untuk suhbah khidmat kepada Sayyidul Wujud Rasulullah SAW. Maka ringkas cerita, mereka pun meneruskan perjalanan. Dan kita boleh tengok bagaimana Sayyidina Bakar suhbah kepada Nabi sepanjang masa. Waktu jalan tu kita tahu kejap dia kat depan, kiri kanan, sampai Nabi tengok kenapa ni kan. Macam gelisah je kejap depan, kiri kanan, belakang, semua dia duduk. Dia kata ketika aku kat depan, aku takut ada musuh di belakang, maka aku ke belakang. Waktu aku duduk belakang, takut ada musuh di kanan, aku pergi kanan. Waktu aku duduk kanan, takut ada musuh aku kiri, aku pergi kiri. Punya dia jaga Rasulullah. Kan? Kalau tanya orang silat ni, kita ada Cikgu Firdaus ni, ketua guru latih silat Selangor ni, junior saya sekolah dulu ni, Mahat dulu. Dulu kami katuk nak suruh Haji turun training, sekarang dia jadi guru latih, saya pencin dah silat. Belakang saya sakit. Orang silat pun kita belajar setakat 1 dengan 5 boleh ejah lagi. Kalau mari 2-30 orang lari kita. Tak usah sebutlah buah apa pun. Mari 20 orang kita cabut dulu lah. Takat 3-4 orang 5 orang kita ada. Tapi saya nak bakat dia punya nak khidmat kepada Rasulullah SAW, tak kira berapa ramai datang, dia hadap dulu. Sebab tu kejap depan, kiri, kanan, belakang, punya nak khidmat. Dan kita tahu Nabi jalan ni anak-anak, Nabi nak hijrah, Nabi nak punya jaga disiplin dalam hijrah. Nabi tak nak menyusahkan orang, Nabi nak memastikan perjalanan, nak bawa agama selamat. Nabi jalan pun jaga-jaga. Ada riwayat sebut Nabi jalan dengan hujung kaki, maknanya macam jengkit sikit. Sebab tu dari riwayat sebut di bahagian, kalau ni kaki kita, bahagian dekat dengan jari Nabi ni melecek, luka. Maka sampai di kaki gua, di kaki bukit. Waktu naik atas tu, saya nak bakal pegang Nabi untuk bawa Nabi naik bersama ke atas. Sebab apa? Sedih tengok lukanya kaki Nabi. Nabi tak larat ke? Tak. Tapi kerana seorang yang sangat sayang kepada gurunya yang sangat mulia, dia tak sanggup tengok kaki Nabi telah melecek dan luka, dia nak angkat Nabi naik ke atas. Ini sifat orang yang suhbah, khidmat. Kena ada benda ni dalam diri anak-anak. Khidmat sungguh kepada guru-guru. Itu benda yang kita kena ambil. Kemudian naik di atas, di muka gua. Ingat tak nama bukit dengan nama gua? Anak-anak ingat tak? Ingat apa nama bukit Nabi berhenti? Dia ada formula sebenarnya. Sebab orang suka tertukar antara wahyu dengan hijrah. Formulanya adalah nama gua dan nama bukit sama, hijrah. Nama gua dengan nama bukit berbeza, wahyu. Ingat lagi? Nabi berhenti di bukit apa? Jabal ni nama Jabal Sur, sebab guanya gua Sur. Kalau nama sama dengan bukit, itu hijrah. Kalau nama beza, sebenarnya nama asal sama, gua Hira, Jabal tu pun Jabal Hira. Tapi selepas turunnya wahyu, kerana cahaya Al-Quran, bukit itu dipanggil sebagai Jabal Nur. Nur tu daripada mana? Unzila fihil Quran. Tu formula nak senang ingat. Kalau nama gua bukit sama, hijrah lah tu. Kalau nama gua dengan bukit lain, tu cerita turun wahyu. Baik. Bila naik ke atas sampai di muka gua, dia tunjuk lagi macam mana khidmat dia. Saya sebut ke anak-anak sikit lah, ayah-ayah. Sebab tumpah mereka ramai penuntut ilmu ni, kena tekan lebih sikit. Apa dia buat? Dia tahan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jangan masuk lagi dalam gua. Dia masuk dulu. Apa Sayyidina Bakar buat? Dia cek. Sebab kita tahu bukit-bukit gunung ganang di kawasan Hijaz, daripada Madinah, Mekah ke sampai Yaman ataupun naik sampai ke atas Syria pun, dia tak sama macam bukit dan gunung ganang kita. Mereka di kawasan bukit berbatu. Bila bukit batu banyak lubang. Lubang besar jadi gua untuk manusia. Lubang yang kecil jadi gua untuk siapa? Untuk binatang. Kan, duduk ular, kalajengking, itu biasa. Jadi dia takut ada lubang-lubang kecil yang di dalamnya didiami oleh binatang berbisa. Sayyidina Abu Bakar masuk dalam, dia mengkoyakkan, cari pakaian dia buat tutup lubang.
Sampai dah tak ada bahagian boleh dikoyak dah. Kalau koyak lagi terdedah aurat. Lubang masih ada. Apa dia buat? Dia duduk, dia letak kaki dia buat tutup lubang. Barulah dia silakan Nabi SAW untuk masuk. Ya Rasulullah, ahlan bik, marilah masuk. Itu sifat khidmat. Kita kena belajar korban dulu. Korban semampu mungkin untuk para guru yang mengajar kita mengenal Allah SWT. Ini anak-anak kena ambil semua. Itu yang pertama. Saya jarang sebut benda ni di Masjid Surau sebab peringkat umur ayah-ayah kita ni, ustaz-ustaz kita kebanyakannya yang mengajar, bukan yang belajar. Tapi sebab ada anak-anak, saya sebut ini dulu. Baik. Barulah kita nak pergi kepada benda yang besar lagi berkenaan dengan hijrah. Bagaimana manusia sungguh-sungguh nak hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak baiki hati dia untuk menuntut ilmu, belajar khidmat. Bila khidmat, kita akan buang ego, kita akan rendah diri. Sampai tahap Sayyidina Abu Bakar ketika dalam gua, sedangkan kita tahu Sayyidina Abu Bakar ni dia bapa mentua Nabi, ayahanda kepada ummahatul mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia sahabat paling kanan, khalifatul Rasulullah. Lepas Nabi wafat, dia khalifah. Sahabat yang dijamin syurga, dan nama dia disebut berkali-kali oleh Nabi tentang dia ahli syurga. Tapi ketika di muka gua, dia nampak orang Quraisy datang, apa dia cakap kat Rasulullah? Ya Rasulullah, ni tentera Quraisy datang untuk bunuh kita. Dia terus buang ego, buang semua. Memang merendah diri sungguh depan Nabi. Dia kata apa? Idza qtulani fa ana rajulun wahidun. Ya Rasulullah, jika mereka membunuh aku, fa ana rajulun wahidun. Aku hanyalah seorang lelaki, bunuhlah, tak ada masalah. Dia punya tawaduk, sedangkan sahabat yang jamin syurga, bapa mentua Nabi, sahabat kanan Nabi, khalifah selepas Nabi. Tapi dia kata fa ana rajulun wahidun. Aku seorang lelaki je, nak bunuhlah. Ni sifat ni kena ada pada menuntut ilmu. Sebab tu bila suhbah, dia boleh buang kita punya besar diri. Mungkin keluarga kita orang senang, ayah kita orang besar, tu ayah kita, bukan kita. Kena buang sifat tu. Baik. Kemudian dia kata apa? Tapi kalau mereka bunuh kamu ya Rasulullah, fa hazamal ummah, akan binasa ummah. Nabi yang seorang tu dibesarkan, ummah diletak kepada Nabi SAW, mentazim dan memuliakan Nabi SAW. Baik. Sifat tu kena dididik, iaitu kikis dalam hati, rasa besar, rasa hebat. Yang ni ditauladankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi selain pada sahabat, dia sifat tawaduk. Orang yang begini, mereka akan berusaha untuk mencantikkan akan hatinya, kerana ia merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul nak belajar daripada hijrah, nak hijrahkan diri kita daripada satu keadaan ke keadaan yang lain, kena didik diri untuk dicantikkan akan hati kita. Dengan maksud kecantikan ruhaniyat. Luaran tak kira bawa serban ke, pakai baju macam mana ke, bawa pakai ridak ke. Semua tu bukan ada kira-kira di sisi Allah kalau tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak ada kira-kira. Malah silap-silap boleh jadi dosa. Tapi yang kena diperelokkan adalah hati, kerana ia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah dalam syair Imam Syafi'i yang masyhur kan, ketika dia mengadu kepada guru dia tentang su'il hifzi, tentang susahnya nak mengapai. Mengapai susah tak? Sebenarnya anak kita, mengapai susah tak? Susah tak? Tanya tu kita punya cikgu silat belakang, waktu duduk di ma'had tu. Orang lain belajar 9 subjek, kita belajar 23 subjek. Jenuh mengapai, biru muka-muka. Sampai orang tengok macam tak sioman, dah menghadap dinding, mengapai lagi, duduk bawah pokok, mengapai, duduk ngulang. Banyak benda nak apa? Kalau hadis, tafsir tahan, kena tarikh Islam, dia akan boleh potong-potong satu kitab nak kena apa? Biru muka-muka. Tapi mengapai juga susah. Maka kisah ini diceritakan oleh Imam Syafi'i dalam syair dia yang sangat masyhur. Biasa penuntut ilmu hafal syair ni. Dia mengadu pada guru dia, aku ni ada hafalan yang rasa su'il hifzi, buruk sikit hafalan. Tapi jangan banding dengan kita. Buruk-buruk amalan Imam Syafi'i itu tak terlawan dengan kita yang paling laju. Imam Syafi'i biasa dia mengapai, kalau kita baca dalam manaqib Imam Syafi'i, waktu mula-mula ngaji dia orang yang susah, dia gunakan tangan sebagai suhuf, lembaran, jari ni sebagai pena, pakai helio je tulis. Kering helio ingat hafalan. Tu kebiasaan bagi Imam Syafi'i. Kita bukan takat kering helio, kering dah buat pen, kadang tak ingat-ingat lagi tak. Dia buat imla' tu, tulis habis pen lain pula. Tak ingat lagi, tulis lagi. Itu kita. Tapi Imam Syafi'i bila dia tak dapat ingat betul, kerana ada masalah, dia rasa ada kurang. Maka guru dia pesan apa? Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Sebab apa? Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sebab pandangan Allah, cahaya Allah, nusrah Allah, bantuan, semua daripada Allah ni la yuhda lil 'asi, tak akan turun pada hati yang bersarang pada dia maksiat. Kalau rasa hafalan payah masuk, ataupun nak ingat, duduk istighfar kejap, doa minta ampun banyak-banyak pada Allah, kan, semayang sunat taubat 2 rakaat,
minta ampun sungguh-sungguh pada Allah agar dipermudahkan kita untuk menggapai. Sebab Imam Syafi'i dah sebut dah antara sebab kacau bilau hati ni, terganggu semua urusan kita yang baik-baik ini, sebab hati itu adalah benda tak kena, buat maksiat dan sebagainya. Kena jagalah, kena jaga. Tambah-tambah anak-anak yang sedang belajar ni, jaga sungguh-sungguh. Baik. Dan orang-orang yang boleh menjaga hati ini, ia merupakan hasil ataupun thamarat, buah daripada satu sifat yang dinamakan sebagai al-ihsan. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, nak hijrah diri kita supaya semakin baik kedudukannya di sisi Allah, kena tanam satu sifat nama dia al-ihsan. Imam Nawawi sebut agama ni ada 4 asas besar yang utama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempatnya dalam hadis Jibril itu disebut apa? Alamatuhu taqumus sa'ah. Sekarang dijadikan itu satu ilmu namanya fiqhut tahawulat, bincang bab akhir zaman. Akhir zaman ni pun kita kena bincang dengan neraca ilmu. Kadang-kadang ada yang lebih-lebih sangat kan, sampai dia buat cerita sendiri je. Biar berpada-pada. Kami tanya kepada guru kami Syekhuna Syekh Hamduddin Abdul Rahim Fizahumullah tentang masalah ini. Ramai sangat orang bercerita tentang akhir zaman sehingga sifat dia ghulu, melampau. Maka jawab guru kami Syekhuna Syekh Hamduddin Abdul Rahim seperti mana yang dijawab oleh Nabi SAW. Kita lupa dah, Syekh pernah sebut dulu tu, tapi iyalah, kita ni ingatan tak apa kuat. Syekh kata, ingat tak Nabi pernah suatu hari duduk dalam majlis begini, tiba-tiba mari badui seorang. Dia tanya, mata sa'ah? Arab badui memang style tu, salam tak ada, maafis salam. Dia mari-mari, dia tak cakap apa, dia cakap terus dengan Nabi tu. Dia kata, mata sa'ah? Nabi tak jawab. Nabi sambung majlis. Dia tanya, mata sa'ah? 3 kali dia riwayat. Ada riwayat sebut lebih lah, tapi riwayat yang kami baca 3 kali. Nabi tak layan sampai habis majlis. Nabi bertanya, manis sa'il, siapa yang tanya? Dia kata, ana, aku. Kau tanya apa tadi? Mata sa'ah. Dia kata, bila kiamat? Apa Nabi jawab? Nabi kata, apa yang telah kamu siapkan. Apa faedah kalau kita tahu kiamat? Contoh, okey, hin-hin, clue-clue kita adalah contoh kiamat berlaku hari Jumaat. Tapi nak ke hadap kiamat? Kita tanya anak-anak, nak. Sebab orang yang melihat berlakunya kiamat, wal-iyazubillah, minal kafirin wal munafiqin wal fasiqin. Orang beriman tak tengok kiamat, meninggal semua. Orang beriman nanti akan keluar satu dipanggil rihan hamra, angin panas berwarna merah, lebih kurang, yang bila lalu dia tu, orang beriman kena je meninggal. Allah akan matikan semua orang beriman di atas muka bumi sehinggalah habis. Lepas tu baru berlaku kiamat. Kiamatul kubra, kiamat besar, hancur muka bumi. Jadi apa faedah tanya bila kiamat? Yang lebih utama adalah apa yang kita persiapkan. Apa kita siapkan? Amalan, taubat kita, yang tu benda yang lebih besar. Maka bila dengar jawapan itu, baru dia bagi kelegaan. Sebab saya sendiri menghadapi melambak lah sebenarnya, soalan daripada khususnya ibu-ibu. Sampai ada yang kena anxiety bila tengok sangat video cerita kiamat ni, sampai tak boleh tidur malam, tak tentu arah. Selama ni dia elok je pagi-pagi wirid, baca Quran, qiyamul ni sampai tak boleh buat dah. Sebab apa? Duk bimbang sangat kiamat. Saya kata terbaliklah, syaitan nak benda tu, kita tinggalkan ibadat kepada Allah. Sebab kiamat berlaku bila tu urusan Allah. Urusan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buat ketaatan pada Allah Taala. Jadi kita kena usaha benda tu. Bukan tak peduli kita ambil tahu, tapi biar dengan neraca dan kaedah yang betul. Yang tu pentinglah. Baik. Dan semua ini boleh terhasil daripada satu sifat nama dia ihsan. Nabi sebut dalam hadis tadi, hadis Jibril. Hadis ni sangat popular lah, disebut oleh para ulama sebagai tiang seri agama yang 4, iaitu tentang iman. Kita tak kupas malam ni, itu dalam pengajian akidah. Saya yakin kat sini ada kuliah akidah tentang mengaji. Kemudian tentang Islam, iman, 2 ni dalam pengajian akidah. Kemudian ihsan, yang ni kita nak sebut. Yang keempat, alamatuhu taqumus sa'ah, atau sekarang dibukukan nama dia fiqhut tahawulat. Antara pelopor minal mutaakhirin adalah almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia ada satu kitab nama fiqhut tahawulat. Anak murid dia kat Malaysia 2 orang yang masyhur. Yang pertama Fadil Ustaz Sahib Pamidi, yang kedua Ustaz Muhammad Sa'id Al-Adni, dia duduk di Shah Alam. Ini ada satu ilmu khas bincang tentang fiqhut tahawulat. Boleh mengaji, tak ada masalah. Cuma biar kita mengaji itu dengan terpandulah. Tayyib. Jadi daripada 4 ni kita nak tengok satu yang musannif sebut pada kita tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah
ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu buat sesuatu amalan dengan keadaan kamu seolah-olah merasai adanya Allah Ta'ala di depan kamu. Kita bukan meletakkan Allah Ta'ala di depan kita, tak, tapi dia punya rasa tu. Tapi kalau tak mampu sampai setahap itu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh rasa Allah Ta'ala ada, kamu kena yakin Allah tetap tengok kamu. Saya ingat waktu mengaji, Syekh sebut kami apa? Dia macam ni lah dia kata. Syekh sebut, Syekh cakap Kedah, dia kata, hampa nak menikah tak? Dia tanya. Semua pengangguk menikah, insyaAllah, insyaAllah. Itu semua bujang kan? Hampa nak menikah tak? Nak, insyaAllah. Biasa hampa semayang di rumah lagu mana? Tak mau kira main semayang di masjid, Syekh kata. Kan kita mari masjid kan, kita pakai elok semua ni. Kalau semayang di rumah, bangun malam nak semayang, macam mana pakaian kita? Apa yang ada lah, plekat ke, t-shirt ke. Itu benda pertama yang Syekh tegur kami. Kalau mari masjid pakai elok macam ni, nak semayang kat rumah pun pakai elok macam ni. Sebab pakaian kita untuk siapa? Untuk tunjuk pada kawan-kawan atau untuk Allah Ta'ala? Kena tanya benda. Jadi kalau kat rumah pun kita pakai elok, sebab kita menghadap Allah Ta'ala, walau kat mana pun. Satu. Yang kedua, Syekh kata, kalau kita semayang kat rumah, kita pakai ikut dan je. Tapi hari nak pergi semayang, katalah hari ni hari nak pergi masuk Meminang, atau pok mentua nak mari tengok ni, bakal menantu aku ni, dia mari je rumah tengok kita pakai pakaian cantik, semayang pun tu khusyuk pelik. Hari lain tak khusyuk sangat, hari tu khusyuk sungguh. Tak tengok ke lain, mata ke bawah. Sebab apa? Pok mentua tengok, bakal belum confirm pun kita tak lari dah pandangan, punya khusyuk. Dah macam mana kalau Allah Ta'ala yang tengok kita lebih jauh, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar daripada pok mentua tengok. Maka kena jaga sungguh. Jadi sifat ihsan dia kena rasa, tanam dan bina ia di dalam hati. Dan mestilah dibina sifat itu dengan haqqul yaqin. Yakin sungguh yang kita buat ni Allah Ta'ala tengok. Barulah proses penghijrahan hati dan jiwa kepada Allah SWT akan berlaku. Taib. Dan orang yang memiliki sifat ihsan ini sungguh-sungguh, dia akan mendapat ma'rifah yang khusus. Sebab apa? Sebab dia ini akan dipandang oleh Allah SWT seperti mana dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dengan riwayat yang berbeza-beza, matan dia ada ubah-ubah sikit lah. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad, matannya seperti yang kita bacakan tadi, iaitu Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok luaran, Allah tak tengok harta. Walakin akan tetapi, innama sesungguhnya Allah Ta'ala yanzuru, melihat, ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, fi riwayatin wa ahwalikum. Mana buat dengan amal, dengan perbuatan kamu. Allah tengok situ dulu. Allah tengok situ dulu. Nah, sebab tu hidup kita, benda pertama kena jaga adalah pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau nak pandangan Allah Ta'ala tu pandangan yang baik, basirah yang elok-elok, maka jaga hidup dengan jaga elok-elok. Anak-anak kan, duduk di tahfiz, duduk di madrasah, kita mengulang Quran, mungkin majlis ilmu kita catat macam ni, ajib subhanallah, ni benda yang baik. Nanti balik rumah pun waktu cuti benda sama buat. Kita buat bukan sebab ustaz kita nak check tak, sebab antum tolonglah dhabit betul-betul. Ni pengajian umum gini tak apalah, walaupun saya bawa kitab kan, tapi kita dhabit secara umum tak apa. Tapi kalau pengajian berkitab sungguh di madrasah sini, dhabitlah, sebab antum akan menyesal tua-tua nanti. Hatta saya sendiri pun kita baca waktu tu Isra' Mi'raj, kita baca kitab Anwarul Bahiyah minal Isra' wal Mi'raj khairul bariyah. Yalah, dhabit sama mengaji tak noh. Kadang tulisan buruk. Bila saya nak baca balik, buat merajaah sebelum mengajar, apa benda aku tulis dhabit ni, kita pun tak faham lah. Tu menyesal. Allah, telefon Syekh tapi malu muka. Assalamualaikum Ustaz, afwan kata, ini soal, ada soalan sikit. Kita membaca matan dia gini, ma ra'yukum. Syekh gelak dah, dhabit mana dhabit dia. Dah jatuh, kita dhabit kita pun tak faham lah. Sebab apa? Tulis main-main. Jadi bila nak dhabit ni, tulis elok. So tua menyesal. Kami tak boleh undur dah masa. Umur dah pergi, saya nak masuk 4 series dah kan. Jadi umur tak boleh reverse lah. Ngaji pun enjin tak sama dah macam muda-muda ni, tak boleh pergi dah. Jadi gunakan masa sekarang ngaji dhabit tu.
Sebab Allah Ta'ala ni, dia memang pandang hamba dia dengan pandangan yang pada dia lah nak pandang macam mana. Kalau dapat pandangan yang baik, maka rezekilah kepada kita. Nak pandangan yang baik daripada Allah Ta'ala, maka kena jaga kehidupan. Jaga sungguh khulubikum wa a'malikum. Jaga hati, jaga perbuatan, ahwal kita seharian. Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan dalam kitab dia. Imam Ghazali ni banyak kitab yang masyhur kita terkenal, yang selalu kita dengar-dengar sebut baca adalah Ihya Ulumuddin, dan juga kalau di Masjid Surau sebahagian pokok sini saya mengajar, kita baca Bidayatul Hidayah, kan. Imam Ghazali kata apa? Dapatlah kita rumuskan bahawa jalan mereka-mereka ini yang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, nak hijrah jadi baik, hanya sempurna dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan ilmu. Malam ni kita cerita Nabi buat macam mana, Sayyidina Abu Bakar buat macam mana, kita pun catat. Tapi uba'din dan selepasnya adalah amal. Memadai ke dengan ilmu tak cukup. Sebab nak kira ilmu tanpa amal, dia tak boleh panggil ilmu pun, dia baru kira maklumat. So maklumat ni Google pun ada, betul dengan salah je lah, Tapi ilmu yang bermanfaat, yuntafa'u bihi, yang memberi manfaat kepada kita akan ilmu tadi adalah yang diamalkan. Kerana orang yang mengamalkan ilmu tadi, maka natijahnya adalah mereka akan melawan hawa nafsu, meninggalkan sifat-sifat hati yang buruk dan tercela, dan membersihkan hati daripada segala sesuatu ma siwallah, selain daripada Allah. Maka pastikan anak-anak ilmu yang kita belajar, contoh malam ni kita sebut simple je, sohbah, khidmat pada guru, balik buat. Contoh paling mudah, bila guru kita nak keluar lagi, jangan biar dia cari mana kasut aku, kita ambil letak bagi menghadap keluar dah. Dia keluar, dia sarung jalan. Ada orang kata, oi melampau sangat. Dah, kita bukan menyembah guru, bukan. Kita khidmat, meringankan, memudahkan urusan dia. Dita'zim, kita memuliakan dia sebab selayaknya dia muliakan. Sebagaimana kita memuliakan ibu dan ayah jasad kita, iaitu mak ayah kita. Guru ni adalah ibu dan ayah rohani kita. Mereka mendidik, tarbiyah, takdib kita. Maka ihtiram, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Dan juga melawan hawa nafsu ini, seperti mana disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang imbalan ataupun balasannya yang sangat besar. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang betul-betul hijrah ini, dia akan lawan nafsu habis-habisan. Ni saya pesan pada diri saya wabil khusus. Sebab tu mana-mana tempat yang saya ngajar baca kitab tasawuf, ada dua bab yang takut nak bincang. Saya rasa sama je siapa-siapa sadar. Satu bab mulut, yang kedua bab perut. Saya sampai tadi, ada kereta sebiji parking sebelah saya. Abang tu ada kat sini kot. AJK suruh pun keluar. Hantar makanan ke? Ya, dia kata. Makanan tak sini. Makan paling banyak ustaz kan? Lepas kuliah, ustaz makan ustaz? Kita insya-Allah saja. Makan ustaz? Insya-Allah. Makan ustaz? Insya-Allah. Lepas tu bila sampai bab perut ni, takut nak baca. Saya akan sebut mana-mana jemaah, tuan-tuan saya baca je nah. Tuan-tuan jangan tuntut ke akhirat. Ustaz kata perut jaga. Ustaz makan banyak. Jam nak jawab. Sungguh bab perut ni susah. Nak sampai surau ni depan ni ada 3-4 kedai top yang viral, betul tak? Dimulakan dengan itik salai dan seterusnya. Bukan senang tu, semua ujian. Tapi itu sifat dia. Orang yang boleh tahan nafsu, sebab tu bukan senang. Tapi apa Allah janji? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah bagi balasan ni tempat tinggal dalam syurga Allah Ta'ala. Ibu-ibu, setiap orang ada ujian dia. Orang perempuan ni ujian dia 2 je. Orang lelaki dia banyak sikit, tapi 2 ni paling susah. Kalau orang perempuan lepas 2 ni syurga. Nabi kata, pilihlah mana-mana pintu yang kau nak. Ahlan bik, fadal, masuk. Ujian orang perempuan yang pertama apa? Suami. Sebab tu kalau mari ramai, sebab saya banyak kuliah muslimat mari. Ustaz, saya nak tanya sikit. Ada orang ni tanya saya pun tengok muka dia. Kau nak tanya orang ke kau sendiri? Saya. Dia tak kat orang dulu. Suami saya begini. Saya dengar. Habis dah, habis. Macam inilah kau nak tanya. Berapa tahun dah kahwin? Kita sebutlah sekian tahun, 20-30 tahun. Makan cukup tak? Alhamdulillah. Pakai cukup? Alhamdulillah.
Ada pernah suami naik tangan tanpa pijak? Tak pernah Ustaz. Okey tu. Dia Ustaz panjang soalan saya tu Ustaz jawab. Allah bagi macam tu sebab Allah nak muliakan kau, nak bagi masuk syurga. Kalau orang perempuan tak diuji dengan suami, nak diuji dengan apa? Habis benda dah. Yang kedua, harta. Tu je. Dah harta orang perempuan tak banyak. Kalau dia minat tapuai tu sampai penuh rumah. Sampai saya sebut dalam satu kuliah, saya kata ibu-ibu, kalau nak anak jadi ulama, penuhkan almari rumah dengan kitab. Jadi hari-hari dia tengok kitab, kawan-kawan dia tanya, "Abah ni kitab apa? Mak ni kitab apa?" Lama-lama dia baca. Tapi kalau nak anak jadi mangkuk, mangkuk penuh-penuh dia kata. Esok pening habis budak tu. Mangkuk penuh dalam rumah, dia tengok mangkuk hari-hari, saya kata. Kita melawak je lah gelak kak-kak ni makcik-makcik. Saya kata tak. Tapi itulah orang buat, tengok masa nak beli. Tak kata orang, isteri saya pun dia berkenaan dengan benda. Yang kedua barang kemas, dua tu lah. Dalam bahar harta orang perempuan takat ni Malaysia dua tu. Tak tapuai barang kemas. Yang lain-lain ni tak kisah kan. Kadang pakai tudung pun terbalik, dagu duduk di pipi dia pakai aje. Tak apa. Tapi dua tu tak. Itu ujian orang perempuan. Orang lelaki banyak lagi, isteri tanggungjawab kita, ujian anak-anak. Kehidupan kita bekerja, orang lain di luar, macam-macam. Tapi orang perempuan lepas dua ni insya-Allah. Cuma nak lepas tu dia berperang dengan hawa nafsu. Sebab Allah Taala janji syurga balasan dia. Dan Nabi sebut dalam hadis bagi dia 4 perkara orang perempuan kena jaga. Nombor 1, taati suamimu. Itu dulu. Jadi kalau rasa saya geram kat suami saya, kena ingat suami yang kita rasa pening kepala itulah yang diimpikan oleh ramai lagi wanita yang belum berkahwin di luar. Kehidupan kita yang kita rasa susah dengan suami lah, yang mungkin makan sehari 3 kali je kita kata, yang diimpikan oleh ramai lagi orang yang dapat makan sehari sekali je kat luar. Maka suami tu ujian kena sebut. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz takut nak bawa isteri pergi mengajar. Dia kata, "Lagi kan saya sebut ke depan isteri saya belakang, abang sembang." Dia kata. Takut pula nak cakap depan. Saya sebab isteri saya ustazah, saya bawa je. Semua malam ni tak bawa sebab isteri saya tak sihat sebenarnya. Habis saya tanya dia, "Abang mengajar dia silap tak? Kat mana jatuh ke?" Dia tukar cek. Dan dia jujur untuk guru, kita suruh dia cek. Kadang-kadang abang tadi topik salah lari, dia pula letih, kita ambil balik cek. Tak apalah. Biar dia berbetul dia bini kita. Tapi itu ujian orang perempuan, suami dia, maka tahan. Orang yang boleh tahan, Allah janji boleh lawan hawa nafsu dia dan sebagainya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan cara membersihkan hati, nak lawan nafsu tadi yang paling kuat adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa zikir yang mudah untuk kita buat. Yang pertamanya, memperbanyakkan istighfar. Lepas tu Imam Hasan Al-Basri, ketika orang datang pada zaman beliau mengadukan masalah, apa pun masalah, orang datang mengadu masalah tanam-tanaman, pertanian, orang datang mengadu masalah keluarga, masalah perniagaan, jawapan dia satu sampai anak murid dia pelik. Apa dia? Istighfar. Anak murid dia sampai tak, "Ya Sayyidi," dia kata, "Wahai guru kami, orang datang masalah keluarga kau suruh istighfar, pokok tak jadi istighfar, bisnes tak apa okey istighfar." Sebab dengan keampunan Allah maka akan dibuka futihat lahu abwabar rizq. Allah buka pintu rezeki, dibuka pintu kebahagiaan, dibuka semua pintu dengan sebab keampunan Allah. Jadi suruh minta ampun. Betul? Lepas tu orang tu mari, "Alhamdulillah Syekh, pokok aku jadi dah. Alhamdulillah Syekh, aku baik dengan bini aku." Solusi sama. Sebab tu bila makcik-makcik datang mengadu, saya dengar habis-habis dah. Saya tanya soalan tadi, lepas tu kita bertanya istighfar je insya-Allah. Lepas tu elok baik, alhamdulillah. Gitulah. Sebab itu panduan dalam agama. Zikir yang pertama istighfar. Yang keduanya adalah memperbanyakkan baqiyatus salihat. Apa dia baqiyatus salihat? Yang tu imam kita baca lepas mayang tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nampak biasa je. Tapi sekali sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Sekali sebut, Imam Nawawi kata apa? Pahala dia memenuhi ma bainas sama'i wal ardh. Penuh antara langit dan bumi sekali sebut. Tadi pas mayang nak buat 33 kali. Kalau 5 waktu, berapa jadi? 5 kali 33? Banyak, betul tak? Tak payah pening-pening lah kira. Banyak je lah jawapan dia senang. Tapi Allah Ta'ala bagi, tak apa kita buat. Yang ketiga, memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni dengan mana-mana sirah. Selawat ni banyak. Paling afdal nama dia selawat Ibrahimiyah, yang kita baca dalam tahiyat akhir ketika solat. Lepas selawat tu sambung sampai hujung tu. Tu nama dia selawat Ibrahimiyah. Tu paling afdal. Tapi kalau rasa hari ni macam tak larat sikit, boleh buat selawat dengan mana-mana sirah. Antara yang paling pendek nama dia selawat dhamir. Kalau dhamir ni amalan Imam Malik. Dia baca sekali je ayat yang khatib baca atas mimbar tiap-tiap minggu hari Jumaat tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekali.
Kemudian sebut Allahumma salli alaihi. Alaihi itu balik pada Nabi lah, ila Nabi SAW. Dia ulang berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Dia buat bila? Antara maghrib dan isya. Tapi selawat dhamir ni nak habis 100, 2 minit pun habis. Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli alaihi. 10 kali dah. Baru besar. Jadi itu paling pendek. Tapi nak buat mana? Mana-manalah, dengan mana-mana sirah. Yang penting memperbanyakkan selawat ke atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buat amalan-amalan ini akan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan maksud pembersihan jiwa, dan akhirnya dia boleh menghijrahkan hati dia daripada minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan maksiat dan dosa kepada cahaya keimanan, kerebaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada sikit lagi sebelum azan, 9 minit lagi. Jadi kita berhenti je azan, lepas azan saya sambung sikit untuk penutup, kemudian kita akan habis insya-Allah. Baik. Dan ditambah lagi, fi ziyadah, ada tambahan daripada Imam Ghazali, dia kata apa? Aku mendapati kemuncak matlamat mereka ialah satu tahap yang tidak dapat dicapai dengan ilmu semata-mata, tetapi perlu dengan zauq dan hal, yang terjemahan daripada dia adalah perubahan kepada sikap tadi. Zauq ni maknanya buat dengan jiwa. Imam Haddad sebut hudur, buat sesuatu jiwa pergi sekali. Mana bila baca Quran cuba faham, hayati, bagi kesan pada jiwa. Dan terjemah dengan ahwal perbuatan seharian. Maka kita buat, mudah-mudahan ada kesan insya-Allah. Kita berhenti sekejap untuk azan dan kita sambung penutup sikit insya-Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allah. La ilaha illallah ajizna wa'azul maqam innaka la tukhlifu. Baik. Mauzali kata tadi dengan zauq dan hal, yakni dengan orang buat dengan rasa dan jiwa dia dan juga perbuatan, maka terjemahan daripadanya adalah perubahan sikap yang kita sebut hijrah tadi. Boleh tengok perubahan seseorang kalau dia buat sesuatu betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dia dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah, maka kesan yang paling besar kita boleh nampak adalah perubahan dia. Kita boleh nampak perubahan. Saya teringat suatu di UKM dulu, ada seorang hamba Allah ni, dia terkenal sebagai orang yang sangat nakal ketika di matrik. Menurut cerita sahabat matrik dia lah, saya tak duduk matrik, saya bukan pelajar sains. Nakal dia ni Masya Allah, sampai semua mensyarah sakit kepala. Habis benda dia boleh buat, tapi sebab hidayah daripada Allah Ta'ala, akhirnya sekarang dia menjadi orang yang sangat saleh ketika di kampus. Baik sungguh. Dan yang terbaru, baru tak sampai sebulan lepas, saya kuliah di Masjid Al-Azim Nilai, jumpa dia, duduk kat situ. Saleh sungguh orangnya. Macam itulah, dah dekat 20 tahun dah. Dia berubah sungguh. Bila dikorek-korek, ditanya-tanya kepada kawan-kawan lah, tanya dia, tak dapat lah. Permulaannya apabila dia sedar semua yang dia buat tu menyebabkan hilang keberkatan. Belajar tak faham. Sebelum tu dia budak pandai. Pak Isa tak boleh nak jawab, jam otak masuk bela. Dia mencari-cari, akhirnya alhamdulillah jumpa asbab. Dia memperbetulkan hubungan dia dengan guru, sungguh-sungguh start mengaji balik, belajar elok-elok. Akhirnya alhamdulillah Allah beri rezeki jadi orang yang sangat soleh. Engineer, tapi soleh sungguh. Sekarang cakap pun kurang senyap, tegur sikit cakap. Berbeza sungguh dengan dia yang sebelum. Sebab apa? Sebab cari balik jalan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilakukan. Akhirnya berlakulah perubahan sikap. Itu kita ambil contoh semasa lah. Kebetulan teringat baru jumpa dia selepas kat 20 tahun kan. Tapi zaman Nabi lagi dah terzahir benda tersebut. Orang yang betul-betul nak balik kepada Allah dan menghayati betul-betul apa yang datang daripada Allah dengan hati, ada kesan. Sayyidina Umar dalam perjalanan pergi nak bunuh Nabi, dia berhenti rumah adik dia, Sayyidatina Fatimah bintu Khattab. Masuk rumah, mula nak marah. Tapi bila dia baca Quran, surah Taha, ada riwayat kata 5 ayat je dia baca. Bayangkan dengan 5 ayat tu baca dengan hudur, jiwa letak sekali. Berubah hati. Sebab tu Syekh selalu sebut kami, tengok Sayyidina Umar baca 5 ayat, berubah terus. Daripada manusia yang sangat keras, bengis, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan 5 ayat surah Taha, khatam Quran tiap-tiap bulan. Tapi ada benda tak kena layak kita. Mana dibimbangi, takut-takut, bukan suruh berhenti baca Quran tak. Takut-takut Quran yang kita baca sekadar baca. Yang tu yang tak nak. Maka tu muhasabah lah untuk saya dan kita semua. Biar baca tu dengan hati supaya kesan dia terzahir pada perbuatan seharian kita. Kata musannif lagi, alangkah besarnya perbezaan antara seorang yang hanya mengetahui definisi sihat dan cara-cara untuk menjadi sihat berbanding seseorang yang benar-benar dalam keadaan sihat. Itu beza ilmu dan amal. Cuba tanya dalam surau ni, termasuk saya. Tahu tak apa cara nak sihat? Semua orang tahu. Kalau suruh nasihat kau orang, insya-Allah pandai. Jangan makan benda nu, jangan makan benda ni kena makan lebih, sunaman kena begini. Cakap. Kalau suruh buat, insya-Allah. Insya-Allah tu 40 tahun dah, insya-Allah. Tak cuba tanya ibu-ibu kat belakang. Bila kali terakhir bersukan? Mungkin 40 tahun lepas tak? Zaman belajar dulu. Dan kahwin, kerja, berkeluarga, tak ada dah. Gitu. Lupa dah sukan macam mana. Bila dah pencen ni, cucu pun dah besar, barulah sempat balik pagi-pagi keluar buat brisk walk kan, jalan. Lama dah tak bersukan. Kata. Tahu sihat tu kena sekian-sekian. Tapi itulah sifat yang Musa sebut, beza orang yang sekadar tahu bagaimana untuk sihat dengan orang yang benar-benar sihat. Beza dia kat mana? Amal. Sebab tu madam ni bila sebut tentang hijrah, saya suka apa yang Musa sebut pada kita, memperbanyakkan akan muamal kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab dengannya menjadikan kita manusia yang boleh hijrah sungguh diri daripada yang tak baik kepada baik, yang tak elok kepada elok. Malah satu benda lagi yang saya boleh sebut sebagai penutup daripada peristiwa hijrah, apa yang menyebabkan kita boleh jadi, yang ni saya ambil fawaid tambahan lah, tak ada dalam kitab kita. Yang ni disebut dalam kitab Zadul Muhibbin bi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karangan guru yang kami kasih kepada Ustaz Abu Zahra Abdullah Tahir hafizahumullah. Manusia ni boleh berubah menjadi lebih baik, hijrah diri dia dengan satu perkara, iaitu mahabbah. Ma'al hijrah ini mengajar kita perkara tersebut, mahabbah. Mahabbah ni apa? Kecintaan, kasih sayang. Sayyidina Bakar sanggup pimpin, pegang Nabi naik bukit sebab sayang kat Nabi. Menawarkan diri dia, aku kena bunuh pun tak apa sebab sayang kat Nabi. Dan Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi, cuba tengok mahabbah macam kita janjikan di awal tadi. Dia hijrah lambat sikit. Dia grup ketiga, iaitu grup selepas Nabi hijrah. Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi, bila dengar nama dia, kita tahu dia orang Ajam, dia bukan orang Arab. Sebab Ar-Rumi kat ujung. Mana dia orang mana? Orang Rom. Kalau kata kita, contoh Cik Ufidah kita, dia orang Kedah, boleh buat Al-Qaddahi, orang Kedah. Ni kita Pelangi nak buat apa? Dekat Al-Pelangi juga. Maknanya laqab tu nisbah biasanya kepada tempat asal. Sayyid Syuhaib Ar-Rumi, dia orang Rom. Maka orang Rom terkenal dengan dua kemahiran atau kepakaran. Rom ni kalau sekarang mereka lah, negara besar, bertamadun, kaya raya, hebat, ketenteraan yang canggih. Rom, dua dulu, Rom Farsi. Sekarang ni Amerika dengan Rusia kalau dunia sekarang. Baik. Sayyid Syuhaib Ar-Rumi dia ada dua kepakaran, meniaga dengan perang. Dan kepakaran dia dalam perang, sahabat Nabi ni ada dua orang yang sangat glamour kepakaran dia sama, iaitu Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Yang keduanya, Abdullah Ibn Mas'ud. Yang keduanya adalah Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi. Apa kepakaran mereka? Memanah. Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi dan sebagian riwayat sebut kekuatan tenaga dia memanah. Dia gunakan satu busur dan satu anak panah. Sekali dia tarik, dia tembak kena kepala musuh, tembus anak panah tu. Berjalan lagi pada musuh yang kedua, tembus. Berjalan lagi pada musuh yang ketiga, tembus di kepalanya, tiga-tiga mati. Dia tak miss. Kalau istilah memanah sekarang dia panggil bullseye. Kita jenuh tembak, merata pergi. Target kat depan box tu, yang kena kepala coach. Box tak kena pun. Tu kita. Tu saya ada set manah saya ada kat 50 lebih set. Memang nak pakai buat aktiviti main dengan anak-anak tu. Latih. Manah dia membentuk satu malakah yang baik. Utama orang nak ngaji fiqh, nak membentuk malakah fiqhiyah, orang yang nak mengapan, nak bentuk malakah muhaddithin. Antara latihan dia memanah. Sebab apa? Nak bagi syak. Imam Bukhari orang yang syak. Baca dalam manaqib Imam Bukhari, dia memanah bullseye aja, tak miss. Ada riwayat sebut mereka keluar, dia tembak satu tali di atas jabatan yang sangat jauh, orang tembak pergi merata, tali nipis, dia tembak kena, putus tali. Imam Bukhari ajib. Sebab tu dia ulama sebut dengan kemahiran dan disiplin yang dia ada ketika memanah, maka lebih teliti dalam ilmu hadis. Sebab tu kitab Imam Bukhari, Sahihul Bukhari, disebut sebagai kitab kedua tersahih selepas Al-Quran. Punya syabnya dia dalam semua bidang. Sayyidina Syuhaib ni, bila dia nak keluar hijrah, dia bukan sekadar mahir berperang, dia pandai berniaga. Orang Rom pandai berniaga. Harta dia banyak. Dia bawa harta dia semua. Yang tak dia bawa bangunan-bangunan lah, rumah-rumah tinggal. Yang lain dia bawa. Gentle tak gentle, jalan sorak je. Tengah jalan, dia berasa ada orang ikut kat belakang. Dia pun panjat atas bukit tepi tu. Lari ke? Tak. Kalau kita lari dah, ramai ikut ni. Ada riwayat kata 5, dia kata 7 orang. Dia naik atas bukit, pusing menghadap mereka. Apa dia kata? Berhenti. Disebut kata berhenti. Kalian kenal siapa aku dan tahu apa aku boleh buat. Gentleman tu disebut gitu tu. Berhenti semua orang Quraisy tu. Sebab dia kata kalian kenal aku siapa? Aku Syuhaib. Dan apa aku boleh buat? Kalau aku tarik anak panah, cukup dengan 2 busur, tembus kepala 6-7 orang. Settle. Mati semua. Berhenti. Tak bergerak Quraisy. Tapi tengok dia punya mahabbah kepada Rasul. Dia tanya, kau nak apa? Dia pula tanya kepada orang Quraisy. Padahal kawan tu kejar dia. Mereka kata, wahai Syuhaib, ni perang Yahudah orang Quraisy pada masa tersebut. Dia kata, wahai Syuhaib, engkau dulu datang ke Mekah dan keadaan miskin. Engkau kaya disebabkan kami. Perasan, orang lain meniaga, kita mengaku kita pula penyebab. Jadi Sayyidina Syuhaib kata, jadi engkau nak apa? Kau pilih salah satu. Ni perang yang tak sedar diri ni. Dah lah penakut nak harta orang pula. Dia kata, kau pilih salah satu. Kalau kau nak Muhammad, harta tinggal. Kalau nak harta, tinggal Muhammad. Itu Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Syuhaib kata, kalau aku bagi semua harta ni, kamu nak kacau tak perjalanan aku pergi Madinah? Dia kata, kalau kau tinggal, kami tak kacau.
Maka saya Syuaib kata, tak apa, ambil semua. Dengan semua yang dekat Mekah yang aku tinggal, ambil semua. Tinggal gitu. Yang ni pun saya berani sebut je. Kita nak buat tak tentu, tuan. Takut ada orang test saya pula. Habis Ustaz, saya rasa Ustaz bagi kereta kat saya kot, Ustaz balik jalan lah. Perjuangan Ustaz kata. Jenuh saya nak balik Bukit Merah Kota jalan kaki. Saya Syuaib buat. Dia kata, kalau aku bagi, kamu kacau tak? Tak, okey, ambil. Dia pun jalan dengan senang hati, sehelai sepinggang sampai di Madinah. Nabi yang sambut. Nabi bagi tahu dia, wahai Syuaib, jual beli kamu tijaratan lan tabur, jual beli yang tidak rugi Allah terima. Sebab dia korbankan semua harta dia. Sebab kecintaan dia kepada agama, kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Kalau betul kita nak hijrah, mungkin ada benda yang kita kena korbankan dalam hidup. Contoh, pernah ada kes orang yang terlibat dengan benda-benda yang haram. Semisalnya menyanyi di kelab malam, pendapatan dia besar, nak kena tinggal. Ni kes-kes yang biasa kami hadap lah. Orang mari tanya, mengadu macam mana. Tapi dia tinggalkan, akhirnya dia hidup susah. Itu lebih baik di sisi Allah. Sayyidina Mus'ab bin Umair yang wafat pada usia yang sangat muda dalam peperangan, orang yang sangat kaya di Mekah, tapi saat dia wafat, nak tutup jenazah pun tak cukup kain. Tapi mereka korbankan semua sebab Allah dan Rasul. Dan tutup ngapa jenazah dia? Nanti siapa ada rezeki pergi Mekah, Madinah, bila saya sebut je jangan orang tanya pula, Ustaz ada travel ke bawa? Tak ada. Saya tak bawa orang. Nak pergi dengan orang lain. Ni saya cerita je supaya kalau tuan-tuan pergi tahu. Pagi-pagi hari Sabtu lepas solat subuh di Masjid Nabawi, jalanlah kaki ke Masjid Quba supaya boleh solat sunat duha kat sana. Nabi kata dapat pahala umrah bersama dengan aku tamman. Nabi ulang 3 kali taukid. Maksudnya umrah bersama Nabi yang sempurna dan diterima di sisi Allah. Sepanjang jalan tu tuan-tuan akan nampak. Laluan tu dipanggil Darbus Sunnah. Benda disebut dalam kitab Ma'alimul Madinah karangan Syekh Abdul Aziz Ka'aki. Sepanjang jalan tu dia ada, kalau pagi tu kedai tak buka, jadi kita akan nampak pokok. Dia tanam pokok cantik, pokok apa saya tak pasti. Tapi di bawah tu ada macam rumput. Rumput tu warna ungu, warna purple. Rumput tu kalau dikering, dia terus berubah rupa jadi macam jerami padi dekat sawah padi. Itulah jerami ataupun rumput yang kering yang digunakan menutup jasad dua orang yang sangat mulia, iaitu Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid ketika dia wafat pun tak cukup kain nak tutup jenazah. Yang kedua Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Orang yang begitu kaya, sebab mahabbah mereka kepada Allah dan Rasul, korban semua benda yang mereka ada. Akhirnya mati guna daun tu je tutup. Tapi di sisi Allah Ta'ala, kedudukan mereka sangatlah mulia dan besar. Maka kita usahakan sama-sama, korbanlah dengan kemampuan dan daya masing-masing untuk Allah. Zahirkan mahabbah, yakni kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, dan ingat kecintaan ini kecintaan yang akan terbalas, tak akan disia-siakan. Allah janji dalam Quran, tijaratan lan tabur, jual beli yang tak pernah rugi. Mudah-mudahan Allah terima mahabbah kita kepadanya dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dan mengampunkan segala kekurangan dan dosa kita, dan menjadikan kita orang yang boleh melawan hawa nafsu, dan juga dapat buat satu amalan dengan zauq dan hal yang sempurna insya-Allah. Jadi saya rasa pada sekadar itu untuk malam ni, seperti biasa sebelum kita tutup, saya nak minta 5 bulan dah saya sebut benda ni di mana-mana kuliah, sebab saya sendiri pun lepas tu bila surah minta saya boleh kuliah datang malam ni. Sebab sebelum ni kuliah penuh, tapi sejak isteri saya sakit, sehari sebelum Ramadan saya stop semua kuliah daripada 30 malam tu, tinggal 2 malam je. So banyaklah free seat sekarang. Saya nak minta apa? Saya nak minta tuan-tuan tolong doakan Allah beri kesembuhan kepada isteri saya semula. Dia yang sihat, umur pun muda, isteri saya baru 35. Tiba-tiba sehari sebelum puasa kena jangkitan kuman di dalam badan, luar tak nampak apa. Immediate. Terus kena operate, dan dia terlantar, tak boleh bangun, langsung tak boleh buat apa. Saya urus penuhnya, tiba-tiba kena pakai pampers dan sebagainya selama 3 bulan. Masuk bulan keempat dah boleh bangun, gagah slow-slow sikit. Sekarang dah bolehlah berjalan. Tapi biasanya tu habis kuliah saya kena cabut balik nak uruskan dia untuk dia sembahyang insya-Allah semalam. Mohon doa tentang orang yang soleh, anak-anak kita yang talibul ilm, yang hafal Quran, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan semula kepada isteri saya dengan sepenuh-penuhnya, dan kembali dapat buat ibadat seperti biasa insya-Allah. Yang kedua, pesanan untuk saya dan kita semua, jangan tinggal 2 surah, dia penyelamat dunia dan akhirat. Yang pertama Suratul Kahfi, larat baca semua 110, tak larat 10 pertama 10 akhir, atau salah satu daripadanya 10 pertama atau 10 akhir. Itu penyelamat kita di atas dunia kalau kita hidup lagi sehingga tampainya fitnah yang akbarul fitan, itu fitnah Masihud Dajjal. Yang kedua Suratul Mulk 30 ayat.
Yang ini juga melamatkan kita di alam kubur. Dan kalau baca dua ni, 10 pertama, 10 terakhir dan 30 surah Kahfi, lengkaplah 50 ayat Quran sehari untuk mengeluarkan kita daripada golongan orang yang lalai kepada Allah. Sekurang-kurangnya 50 ayat Quran sehari. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua dengan hendaknya. Mohon sangat-sangat doakan kepada isteri saya, Allah beri kesihatan, dan mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita semua. Kita tutup dengan bacaan doa insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Rahmanirrahim. صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك مصير ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حول